Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya. Jadi sebelum kita bermula topik yang ketiga ni, saya nak ingatkan anda supaya like, subscribe dan on notification supaya saya boleh kongsi video-video tentang asas untuk berdebat ala parlimen. Baik, untuk hari ini kita akan masuk kepada topik ketiga, iaitu asas membidas. Seperti yang mana semua orang tahu, bidasan ini adalah satu tugas yang dilakukan oleh speaker ketiga, sama ada di kerajaan ataupun pembangkang. Jadi yang membezakan bidasan dan juga hujah adalah hujah ni kita selalu kemukakan untuk menyokong pendirian kita ataupun menyokong kes kita lah. Okey, kalau kita katakan bidasan ini sebenarnya adalah untuk meruntuhkan hujah pihak lawan, adalah untuk menyatakan pendirian yang menyokong kes perwakilan lawan adalah salah. Itu saja sebenarnya definisi untuk kita faham apakah bidasan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya membidas ini kita tidak ada satu teknik yang spesifik, kerana third speaker, saya boleh kongsikan pengalaman saya. Sebagai seorang third speaker yang baik, kita tak boleh ada struktur sebenarnya. Sebab antara ciri-ciri yang kena ada dekat third speaker ni adalah, yang pertama, kena tahu di manakah kedudukan debat tersebut. Adakah tim dia tengah kena attack, ataupun adakah tim dia yang sedang attack orang, ataupun dia adalah individu yang perlu tarik balik debat ke arah dia punya perwakilan, ataupun dia perlu terus bantai dia punya opposition. Faham? Itu adalah ciri-ciri menteri ketiga ataupun speaker ketiga yang baik lah. Yang kedua, speaker ketiga ni kena jadi orang yang sangat responsif, kena very selective. Responsif dan selektif maksud saya dalam konteks membidas ini adalah kena tahu kita nak kena sebut yang mana dulu. Tak semestinya kita kena katakan, oh saya nak bidas, saya nak kena bidas konsep dulu. Kadang-kadang ada satu wording daripada kita punya opposition yang kita kata wording tu memang kalau dia sebut memang dah jahanam dia punya pembawaan. Tapi kita terlalu hendak mengikut struktur, akhirnya kita terlepas untuk membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh opposition kita. Bak kata pendebat-pendebat, dia orang kata dosa besar yang dilakukan oleh perwakilan kerajaan maupun pembangkang lah. Gitulah dia punya apa yang dia selalu sebut. Tapi lebih baik kita keep it simple lah dan terus attack kepada secara konseptualnya, macam mana kita nak meruntuhkan perwakilan yang membangkang kita lah, sama ada orang itu kerajaan ataupun pembangkang. Baik, kita masuk dulu kepada jenis bidasan. Walaupun saya kata dekat anda bidasan ini very subjektif, tapi kita kena at least ada jenis-jenis bidasan untuk kita asingkan, untuk kita pastikan bidasan kita tidak bertindih, tidak sama, tidak redundant. Pick lah any term yang you guys boleh pilih, tapi kita tak nak lah nampak sama. Kita bezakan dengan 3 benda lah. Ini basic. Untuk lebih lanjut macam biasa saya kata, boleh untuk kontak saya dekat email di bawah. Okey, baik. Apakah bidasan analisis? Analisis ni sebenarnya kita mencari, kita boleh katakan percanggahan. Kita cari percanggahan dia, ataupun kita cari dia punya kita boleh katakan hujah dia, okey, tak tally dengan matlamat debat. Maksudnya tak tally dengan matlamat debat ni, debat nak capai benda lain tapi hujah dia cakap benda lain. Ataupun bidasan analisis ni juga kita boleh buktikan bahawa apa yang orang tu kata, okey, orang kata salah. Maksudnya kita ada point untuk terus menyalahkan point dia. Itu adalah bidasan secara analisis lah. Maksudnya kita menganalisis dia punya isi, menganalisis isi dia. Adakah pembuktiannya cukup? Adakah kaedah yang diperkenalkan dalam hujah itu boleh menyelesaikan isu? Kena banyak bertanya dalam bidasan analisis ni. Okay, secara simple kalau nak lebih dalam kena kontak saya lah. Okay, kemudian bidasan fakta. Okey, baik. Bidasan fakta ni adalah satu bidasan
adalah teknik yang sangat tricky sebenarnya. Okey, dia bukan kita, kalau orang kemukakan fakta, sebenarnya dalam hukum debat kita tak boleh katakan fakta tu salah sebenarnya. Melainkan fakta tu obviously salah. Contohnya kita target nak jadi negara maju 2020. Tiba-tiba orang tu kata tiba-tiba 2025. Obviously lah salah, memang tak samalah. So kita kena fakta ni kita nak bidas dia, kita kena kemukakan satu fakta yang boleh menjadi check and balance kepada fakta yang lawan kita cakap. Contohnya, okey, saya bagi bidasan fakta. Okey, ini adalah saya boleh katakan campuran antara bidasan analisis dan fakta. Okey, untuk mengukur keberkesanan polis. Okey, kita bagi polis. Ada dua fakta yang tak ada dua tu. Fakta yang opposition kita bagi. Okey, bilangan kes berkurang. Okey. Jadi kita bidas. Okay, macam mana kita nak bidas bahawa kes berkurang ni menunjukkan polis berkesan? Faham tak? Secara logiknya, kalau kes berkurang, maksudnya polis buat kerja. Tapi kalau kita analisis, kita boleh katakan sebenarnya boleh juga untuk kita lihat dari sudut yang lain, iaitu apabila kes berkurang, kes berkurang bermaksud polis buat kerja kurang. Akhirnya kita dapat detect kes sikit. Itu bidasan analisis dan disokong dengan fakta bahawa mungkin ops sama ada ops trafik ke, ops dadah ke, ops dan sebagainya tu, statistik dia menunjukkan kurang polis buat. So memanglah kes berkurang, tapi membuktikan bahawa polis itu tidak berkesan. Ini contoh saya takut polis-polis terasa mati saya. Ini contoh saja, contoh. Saya jadikan contoh saja ya. Okey, itu adalah bidasan fakta lah. Saya letakkan sekali analisis dengan fakta kat situ, boleh faham. Okey, dan yang ketiga adalah bidasan jenis keraguan. Okey, keraguan punya bidasan ni dia adalah selemah-lemah iman lah. Tapi kadang-kadang kita tak boleh buat apa sebab memang oponen kita tak bagi point tu. Okey, for instance saya bagi contoh. Okey, sepatutnya macam saya ajar dulu, untuk buat hujah mesti ada apa. Okey, mesti ada mengapa, mesti ada bagaimana. Okey, tiba-tiba dalam tu dia tak sebut part bagaimana. Jadi kita bolehlah bagi bidasan keraguan. Kita tanya dia, "Yang berhormat, Yang Berhormat dah bagi tahu bahawa proton hari ni," saya bagi contohnya, proton hari ni sudah ada ciri-ciri yang bersifat kompetitif. Pun begitu, mereka tidak pernah pun membuktikan bahawa ciri-ciri yang bersifat kompetitif ini disambut baik oleh masyarakat global. Di sinilah part bagaimana. Dia tak cerita. Maka tanpa pembuktian ada daripada masyarakat global yang menyambut baik model-model proton kerana ciri-ciri kompetitif tersebut, kerana tidak ada, maka mereka tidak membuktikan hujah mereka. Inilah keraguan. Jadi adakah ciri-ciri ini sebenarnya menyumbang kepada pembelian proton, model proton? Itu keraguan. Maksudnya kita ragukan, betul ke hujah dia ni sebab kau tak bukti. Macam tu contoh dia. Faham tak? Kalau tak faham boleh contact saya. Okey, kemudian struktur bidasan. Baik, struktur bidasan ni dah hampir ke 10 minit so saya akan cepatkan lah. Pertama sekali kita kena bidas konsep lah. Konsep ni carilah dia punya pencanggahan. Okey, matlamat dia realistik ke tak? Realistik ke tak? Kena tanya benda tu. Kalau realistik, hujah dia capai matlamat tak? Itulah konsep sebenarnya. Macam tu konsep dia. Pencanggahan lah. Basically percanggahan ataupun dia berjaya tak untuk mengotakan janji dia dan sebagainya. Kemudian penting bagi seorang third speaker untuk menjawab keraguan. Sometimes ada argument ataupun keraguan yang masih lagi tertegak berdiri tapi tak ada orang pun nak sambut. Macam mana tu? So memang kena jawab lah. Contohnya opposition kita tanya apakah sifat-sifat yang boleh menjadikan proton itu disambut baik oleh masyarakat global.
kan, sampai sudah kita tak jawab, dah dalam definisi tak masuk kan, memang habis. So jawab keraguan ni sebenarnya adalah langkah defensif, tapi wajib buat, sebab kalau tak buat dia naik lah. So orang ada reason untuk mengalahkan kita. So kena jawab keraguan ni. Dan akhirnya bidasan hujah ni pakai yang atas tu, analisis dan fakta dan keraguan. Yang tu dia terlalu subjektif lah untuk saya cerita based on jenis debat dan jenis usul lah. Hujah ni jawab ikut teknik yang saya cerita kat atas tadi. Baik. Kemudian cara berfikir untuk membidas. Saya tahu ramai orang dekat sini yang dia jam macam mana nak bidas kan. Macam mana nak bidas. Saya kan, kalau saya jadi speaker, kadang-kadang orang nampak saya macam malas sebab saya letak pen, saya dengar dulu apa dia cakap. First kali, dengar dulu definisi, dengar betul-betul definisi. Cari matlamat dia cakap, matlamat debat ni dia nak apa. Jot down dulu matlamat debat tu. Kemudian jot down hujah dia. Tengok hujah dia tu. Okey, tengok kata kunci hujah dia tu pun ataupun penerangan hujah dia tu tally tak dengan matlamat dia. Kalau tak tally, mark siap-siap, memang salah lah dia tu. Yang pertama. Yang kedua, tengok matlamat debat dia tu, adakah matlamat debat dia tu menembak usul. Ini bahaya sebab dia akan jadi debat definisi lah. Kita huraikan nanti. Itu untuk membidas. Tengok dulu analisis dulu konsep dia. Kemudian kadang-kadang ada certain benda yang kita kena analisis dengan dalam. Kita tak boleh terus kata asyik bidas keraguan kan. Kita kena bidas dalam lagi. Bidas lagi, fikir lagi, mesti akan dapat. Saya tak tahu nak bagi contoh yang mana benda tu. Contoh saya tak tahu nak bagi, nanti saya akan cubalah fikir untuk fikir dalam ni. Yang akhirnya mesti boleh twist. Saya nak kongsikan salah satu guru saya share lah. Okay, saya kongsikan dengan lukisan lah. Okay, ini adalah satu cawan. Jeng jeng jeng. Okay, cawan. Okay, guru saya cakap cara membidas adalah kita pandai bermain dengan mantik. Okay, saya view cawan ni, saya boleh kata cawan ni 1/2 full. Betul. Tapi kita boleh view juga dia adalah 1/2 kosong, empty. Faham tak? Jadi apa-apa pun mesti kena ada opposite dia. Mesti kena ada perspektif yang lain. Cuba berfikir dari perspektif luar kotak, perspektif yang lain. Kita akan dapat idea bidasan tu. Cuma jangan lari daripada matlamat dan kiblat debat. Itu saya nak pesan. Walaupun pun yang kita cakap, jangan lari daripada kiblat perdebatan. Okay, baik. Saya rasa habis dulu untuk topik ketiga ni. Banyak lagi yang saya boleh huraikan, tapi untuk tahu dengan lebih lanjut boleh kontak saya dekat email yang saya letakkan di bawah. Dan jangan lagi lupa untuk subscribe, like dan juga turn on notification supaya saya dapat kongsikan video-video tentang belajar berdebat yang bermanfaat untuk anda semua. Okay, selamat belajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.